Oke, assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh dengar suara? Kelas? Ada orang tak ni? Hello kelas. Boleh dengar Okey, dekat Microsoft Team ada saya bagi mute. Okey. Dekat Microsoft Team saya ada bagi kehadiran untuk live hari ni. Jadi kehadiran yang tak live saya akan bagi form yang lain lah. Jadi yang datang hari ni awak klik dulu yang tu. Jadi dia akan tutup pukul 4. Jadi siapa yang lambat maknanya dia tak hadir secara live lah. Okey, boleh? Jadi saya tak nak dengar, tak perasan ke apa ke, saya dah beritahu ni. Suara okey ya? Jadi saya tak buat YouTube live lagi lah. Internet tak support untuk jalan dua serentak macam ni. Okey, assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Jadi hari ini kita tengok kepada performance karakteristik in measurement. Satu lagi saya tengok kelas saya ni makin ramai sampai 150. Ni saya pun tak tahu datang daripada mana ni. Jadi ada yang nak kena kick ni. Saya nak kena chat daripada SMP. Yang tak sepatutnya masuk dalam kelas saya. Kalau awak nak datang sekadar untuk dengar kuliah, untuk belajar boleh. Tapi dari segi markah apa semua itu tanggungjawab lecturer yang section awak yang diletakkan lah. Section yang mana. Jadi kalau setakat nak dengar kuliah tak ada masalah, boleh. Jadi awak tengok YouTube saya pun boleh. Okey, hari ini kita sambung kepada performance karakteristik. Ni. Jadi kalau awak tengok perkataan performance. Kalau kita beli handphone, kita nak tengok performance handphone tu apa. Apa contoh performance handphone kalau awak beli? Dia punya memori berapa, processor berapa laju, screen dia resolution macam mana. Itu kalau performance handphone. Kalau kereta, dia punya speed, dia punya apa lagi. Jadi sekarang kita nak tengok performance dalam measurement. Jadi kalau awak buat measurement pun dia ada performance dia. Ukuran performance lah macam mana. Jadi contohnya kalau kita cakap performance in measurement, accuracy lah. Awak ukur sesuatu benda tu berapa tepat dia. Jadi selain daripada tu ada precision, resolution dan sensitivity. Lepas tu ada lagi macam-macam lah.
Jadi itu adalah performance karakteristik. Jadi kita ada dua basic karakteristik. Nombor satu static dan nombor dua dynamic. Ini measuring a constant process. Kalau dynamic measuring a varying proses yang berubah-ubah lah. Jadi dua macam tu. Okey, kita terus kepada static karakteristik. Ni static. Static ni maknanya kita ukur satu benda yang tak berubah. Contohnya, bukan tak berubah, maknanya measurement dia tu, contohnya kita ukur satu suhu. Suhu tu 100 degree je. Kita nak ukur macam tu. Dia tak ada sekejap suhu tu naik 100, naik 120, turun 110. Itu dah jadi dinamik. Jadi kita nak ukur benda yang tetap. Kalau benda ukuran panjang ke, panjang dia tu tak berubah. Ada kadang tu panjang tu dia berubah-ubah disebabkan suhu ke apa kan. Jadi panjang tu berubah. Jadi kita tengok static karakteristik lah. Jadi nombor satu, accuracy. Accuracy apa benda? Kalau orang sebut accuracy tu apa? Jadi accuracy ni berapa kita panggil, berapa tepat lah. Berapa hampir closeness kepada nilai yang expected ataupun actual value. Jadi kita sebenarnya dalam dunia ni awak tak akan dapat satu nilai actual yang 100% sama. Dia mesti akan ada, tak akan sama lah. Dia cuma hampir. Jadi kalau kita panggil relative accuracy, dia sama dengan 1 kali dengan 1 tolak dengan error. Ini adalah percent of error. Ini error. Berapa persen? Jadi accuracy 100% tolak dengan berapa persen error. Jadi nilai dia awak akan dapat, awak tak akan dapat 100% lah, mungkin 99.9% macam tu. Itu kita panggil percentage of accuracy. Jadi kalau accuracy, ini error. Dia sebenarnya error dulu. Tapi sebenarnya error dengan accuracy ni berkaitan. Jadi error, kita tak panggil error sahaja, kita panggil absolute error. Absolute error ni maknanya kita ada satu nilai yang kita ukur. Yang ni, nilai yang kita ukur. Kemudian kita ada nilai yang sebenar ataupun expected. Jadi perbezaan dua nilai ni, itulah error. Jadi maknanya error ni kita boleh simpulkan sebagai perbezaan nilai ukuran yang dibuat dengan nilai yang sebenar. Itu adalah error. Jadi percent of error, cuma perbezaan error tu, berapa nilai perbezaan nilai yang diukur dengan nilai yang sebenar, bahagi dengan nilai yang sebenar, kita akan dapat, you darab dengan 100, you akan dapat percent of error. Jadi apa kaitan error dengan accuracy?
Kita balik semula yang tadi lah. Okey. Inilah percent of error. Percent of error. Kalau you tak darab dengan 100. Okey, kalau measurement kita tu accuracy dia accuracy dia adalah 100%. Jadi error ni sama dengan 0. Maknanya dia tak ada error, zero error. Jadi awak punya accuracy paling tinggi adalah 1 ataupun 100%. Itu adalah accuracy. Jadi bila awak ada error sedikit, awak ada error. Contohnya 50% error. Macam mana nilai 50% error? Maknanya 0.5 lah. 1 tolak 0.5. 50% dia error. Maknanya nilai yang sebenar 100, bila you ukur 50 je dapat. Jadi maknanya 100 tolak 50 bahagi nilai 100. 100 tu nilai sebenar lah. Jadi you akan dapat 0.5. Jadi ini yang jadi formula dia, 1 tolak 0.5. Dapat 0.5 lah accuracy awak. Macam tu. Maknanya kalau awak kata 50% error, nilai yang sebenar 100%. Jadi kalau awak ukur 50% error, maknanya dah separuh lah hilang. Itu keadaan dia lah macam mana. Okey, contohnya lagi kita ada, kalau nilai sebenar dia 10, you measure dapat 9.5. Ini nilai yang you measure. Bahagikan dengan 10 nilai yang sebenar. Jadi kita akan dapat berapa ni? 10 tolak 9.5 bagi 10. Jadi kita dapat 0.05. Ini error ni. Ini error sahaja, 0.05. Dia punya A 1 tolak dengan 0.05. Jadi you dapat tolak 1. 0.95. Ini A. Jadi you nak dapat 100%, percentage you cuma kali 100. Jadi kita dapat 95%. Ini percent of accuracy. 95. Okey, boleh dari situ? Ini error, senang je ni. Okey, seterusnya kita tengok precision. Jadi apa itu precision? Kalau you tengok gambar ni, okey, gambar ni yang nombor, okey, siapa yang boleh cakap yang keempat ni precision dia tinggi ke rendah? Yang saya highlight ni. Precision dia tinggi lah. Habis nombor 3 ni, gambar nombor 3, ini precision tinggi juga. Tapi accuracy nanti kita tengok. Okey, kalau yang
Yang pertama dengan yang kedua ni, ini precision dia very low lah. Sebab dia measurement dia duduk jauh-jauh ni. Titik dia ni jauh-jauh. Jadi kalau awak ukur sekejap dapat 10, kejap dapat 12, kejap dapat 8, kejap dapat 10 balik. Jadi itu yang kita panggil precision. Dia tak konsisten lah sebenarnya. Ni dia tak sejauh mana ukuran konsisten. Jadi walaupun tak tepat, kita dapat bacaan yang hampir sama. Contohnya yang keempat ni. Yang keempat ni dia tak tepat. Tapi dia konsisten dekat sini. Dia tak accurate lah, dia ke tepi je. Ini kita panggil precision dia tinggi juga. Berbanding dengan yang ini, ataupun bukan, berbanding yang nombor 1 ni, precision dia rendah. Walaupun dia dah hampir ke tengah kan. Precision dia teruk berbanding dengan yang ini. Jadi accuracy kita boleh gambarkan nombor 3 dengan nombor 4. Kalau yang ini dia punya accuracy dia tinggi. Kalau yang sini accuracy dia rendah. Sebab dia jauh daripada nilai yang sebenar ni. Ini dia punya error ni. Kalau sini error dia menghampiri kosong. Kalau kat sini you nampak error dia banyak lah ini. Error dia besar. Itu maksud dia error. Sejauh mana dia lari daripada nilai yang tepat lah. Okey, kehadiran untuk yang hadir live sahaja hari ini, awak isi form yang itu. Yang hadir secara YouTube, saya bagi form yang lain. Jadi hari ini saya nak tengok yang hadir secara live sahaja dulu. Okey, apa lagi? Ini precision dia punya formula lah. Jadi kalau kita tengok formula precision ni, dia macam hampir sama dengan accuracy. Betul tak? Dia 1 tolak yn tolak sn per yn. Jadi siapa boleh komen? Jadi sebenarnya sebab precision kan. Precision maknanya you ambil banyak nilai. Nilai you banyak. You nak kira nilai yang mana satu. Measurement kita ni banyak titik tau. Banyak kali lah. Jadi kita perlukan satu nilai, kita panggil nilai average. Ini nilai average. Maknanya average, ini average set of measurement. You ada banyak-banyak ni measurement you, titik-titik ni banyak-banyak. Jadi kita puratakan dia. Itulah average. Kita puratakan. Jadi nanti kita boleh kira lah precision.
Okey, selain daripada tu, selain daripada accuracy, precision, kita ada lagi kita panggil resolution. Resolution, apa contoh resolution ya? Contohnya pembaris lah. Jadi pembaris awak, berapakah nilai yang paling kecil yang awak boleh ukur menggunakan pembaris? Pembaris yang macam tu lah. Baris pendek tu, plastik tu. Jadi biasanya kalau pembaris sekolah, budak sekolah tu 1 milimeter. Itu dia punya nilai yang paling kecil yang awak boleh ukur. Jadi kalau awak beli pembaris yang kita panggil vernier, saya Google kejap. Vernier caliper. Match. Nampak kan ini? Ini detail sikit. Okey, kalau vernier caliper macam gini, dia boleh ukur 0.1 milimeter. 0.1 milimeter. Jadi kalau pembaris panjang, pembaris biasa tu 1 milimeter. Kalau vernier caliper 0.1 milimeter. Itu maknanya resolution. Resolution ni berapa nilai yang paling kecil yang boleh diukur. Jadi dia tengoklah keadaan awak. Awak perlu ke tidak nak ukur sampai terlalu accurate kan. Contohnya awak nak ukur suhu demam. Kita tak naklah ukur 36.111 darjah Celsius. Jadi perlu tak? Tak perlu kan? Tak perlu sampai point 3 digit ke belakang ni. Ni tak perlu. Jadi awak setakat ukur 36.1 dah cukup. Satu lagi sensitivity. Ini sensitivity. Sensitivity maksudnya berapa cepat ni respon time. Maknanya kalau awak ukur suhu badan yang cocok dalam mulut tu kan, nak ukur suhu demam yang kalau dulu dia masuk termometer dalam mulut, doktor tunggulah 10 saat ke, saya tak ingat lah berapa, 1 minit ke 2 minit. Jadi lambat. Jadi sekarang kita ada yang dekat supermarket tu kan, you tembak je terus tik, itu 0.5 saat. 0.5 saat dah boleh dapat awak punya bacaan. Jadi itu ikut keperluan. Jadi kalau nak ukur termometer macam kat klinik tu, awak letak supermarket, habislah panjanglah beratur nak ukur kan. Jadi respon tu lambat. Ataupun speed track polis tu, you nak detect kelajuan kereta, tapi yang meter yang dia guna tu lambat. Jadi kereta lebih laju daripada bacaan meter. Jadi last kereta yang bawa 300 ke 250,
terlepas, tak kena speed track, tapi yang bawa 120 itu kena. Jadi kita tak nak benda-benda macam itu. Jadi sensitivity jadi bergantung kepada keadaan macam mana yang kita nak gunalah, dan juga dia punya harga. Kalau lebih sensitif biasanya akan lebih mahal. Kemudian lagi kita ada ini error lah, error macam tadi lah. Expected value, expected ni apa ni? Itu tak ada benda lah. Okey, ini error yang tadi yang saya dah explain. Error. Jadi kita buat tutorial lah. Okey, cuba kamu kira macam mana? Berapakah absolute error? Absolute error, E. Maknanya nilai ukuran. Nilai ukuran tolak nilai sebenar. Berapa jawapan? Cuba tulis dekat chatting tu. Dekat chatting Webex ni lah. Sini. Satu volt. Macam mana dapat 1 volt tu? (79) tolak dengan 80. Absolute error. Absolute maknanya dia ada benda ni lah. Dia ada bar ni kan. Jadi dapat 1 lah. Percentage error. Percent of error. Maknanya error tadi bahagi dengan nilai yang sebenar. Nilai yang sebenar 80 darab dengan 100. 1 bahagi 80 kali 100. Berapa? Satu 25. Persen. Accuracy pula. Accuracy apa formula dia? Kita tengok balik. Accuracy 100% tolak dengan yang ini, 100% tolak dengan percent of error. Accuracy, relative accuracy, dia tak ada 100%.
1 tolak dengan 79 tolak 80 bahagi dengan 80. Nah, berapa? 0.98 987 988 lah. Percent accuracy 100% tolak 1.25%. Kita dapat 98.75%. Okey, betul kan? 98. Okey lah. Patutlah laju dah ada jawapan. Ini apa pula ni? Precision. Okey, base pada table ni kira precision. Precision awak perlukan nilai purata. X bar lah purata. Jadi kita campurkan semualah. 98 campur 101 panjang pula. Campur 99. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Semua ni awak campur, bahagilah 10. Berapa jawapan dia? Sumkan semua tu dan average. Orang yang sama je jawab. Mana lagi orang lain? Okey, tu average 100.5. Lagi apa dia nak? Okey, precision. Jadi precision kita ada kat sini ada 10 bacaan. Jadi kalau disebut precision, bacaan yang nombor 6. Reading yang 6. Inilah ni. Precision untuk measurement yang ke-6. Jadi awak perlu ambil yang 100 ni. 100 tu precision formula dia apa? P ke? P. P sama dengan 1 yang ke-6. Yang ke-6 yang ni. 100 tolak dengan average. Average ni bahagi dengan average. Tolaklah.
Awak jangan tengok jawapan, awak kira manual. Jadi kita dapat precision dia 0.995. Jadi kalau percentage of precision kita kali 100 sajalah. Jadi awak akan dapat 99.9%. Jadi senang aja. Jadi precision ni awak kena tahu bacaan yang keberapa awak nak. Jadi kalau soalan sebut nombor 6, awak pergi carilah nombor 6. Nombor 9, awak pakailah 106 ni. 106 gantikan dengan nilai 100 ni. Ini. Okey, boleh setakat tu ya. Apa lagi ni? Error. Banyak lagi lah. Kan dah nak habis. Okey. Kita tengok error pula. Okey, jenis-jenis error. Jadi terdapat 3 jenis error. Jadi nombor 1 adalah gross error. Gross error ataupun human error. Nombor 2 systematic error. Dan nombor 3 random error. Jadi kita tengok satu-satu. Apa itu gross error? Ini gross error ni gross yang paling biasalah terjadi. Nama lagi human error kan. Ini human mistake. Ni dia salah ambil, salah guna meter, salah adjust, salah setting, macam-macam lah, salah tengok. Jadi benda-benda macam tu kita tak boleh nak repair secara matematik, tapi kita cuma boleh kurangkan. Kurangkan maksudnya orang yang buat reading tu kena belajar, kena duduk tempat yang betul. Dia tak bolehlah duduk tengah silau matahari kan. Jadi selain daripada tu, untuk kurangkan benda ni, kita buat reading, kita ambil reading dengan beberapa reading lah kita ambil. At least kita ambil dalam 3 kali. 3 kali awak letak, ukur jawapan, ukur lagi, sebanyak 3 kali. Okey, selain daripada tu, nombor 2 systematic error. Systematic error ni datang daripada instrumen yang kita guna ni. Kadang instrumen tu dah buruk kan. Dah buruk, part dia tu dah patah ke, tak berapa nak touching. Kalau wire multimeter tu, wire kat dalam tu dah putus. Kejap putus, kejap sambung, kejap putus, kejap sambung. Jadi itu menghasilkan error. Ataupun dia dah lama, dah buruk kan, dah tua kan. Bacaan dia tu dah besi ke spring ke kat dalam tu berkarat. Itu mempengaruhi error lah. Ataupun environment. Ini environment yang terlalu tak sesuai lah. Macam keadaan yang basah, lembap. Awak letak satu instrumen yang tak sesuai dengan keadaan basah atau lembap, terlalu basah kan, jadi dia berkarat. Jadi untuk elakkan benda-benda tu, awak kena cari instrumen yang special untuk keadaan yang basah, contohnya lah. Ataupun dia tak boleh kena panas, terlalu kena jemur kat panas kan, terlalu suhu dia jadi part kat dalam tu, elektronik ke apa kan jadi rosak.
Jadi tak boleh, awak kena tutup dia supaya dia tak terlalu panas ke terlalu terdedah dengan kepanasan. Jadi tempat-tempat yang basah contohnya awak kena bubuh cover lah supaya instrumen awak tu tak kena air ataupun benda-benda yang lain lah, minyak ke apa ke, chemical ke. Jadi awak kena tutup. Jadi apa lagi? Ini tak ada apalah. Systematic error. Systematic error ni terbahagi kepada 3 jenis jugalah. Dia terbahagi kepada instrument error, environment error dan optional error. Ini instrument error. Jadi instrument error ini disebabkan oleh instrumen mechanical structure. Mechanical dia berkarat, bearing yang dah haus, ataupun spring yang dah patah ke. Jadi untuk avoid benda ni, awak kena pilih instrumen yang sesuai untuk application yang kita pakai itulah. Selain daripada tu, kena regularly calibrate dengan standard dia lah. Maknanya contohnya pelan yang kritikal kan, macam oil and gas dia safety level dia sangat tinggi. Jadi setiap bacaan daripada instrumen dia mestilah tepat untuk keadaan masa yang tertentu. Jadi biasanya dalam masa 6 bulan diorang akan tutup pelan. Jadi semua instrumen yang ada kat dalam pelan tu diambil dan di-calibrate semula. Jadi tujuan dia supaya bacaan dia tu tepat. Jadi you imagine kan, satu tank yang pressure dia sangat tinggi, tiba-tiba bacaan dalam tu menunjukkan pressure yang rendah, tapi pressure yang sebenar tinggi. Jadi apa yang berlaku? Jadi kemungkinan tangki tu akan meletup, ataupun akan ada kemalangan yang berlaku disebabkan kesalahan pada instrumen. Itu efek dia lah. Ini environment error dah cerita tadi. Ni ada satu lagi. Environment error ni dia adalah efek daripada magnetic. You tahu magnetic kan? Magnetic ni sumber yang utama daripada medan magnet bumi lah. Selain daripada tu magnetic ni datang daripada motor elektrik. Jadi magnetic effect dia tu sangat kuat. Jadi magnetic ni dia akan menghasilkan noise yang akan mengganggu bacaan instrumen. Jadi untuk mengelakkan tu, kita perlukan gunakan shield. Shield ni macam cover lah untuk elakkan radiation daripada magnet tu masuk ke dalam instrumen. Okey, optional error, obversional. Ini disebabkan oleh parallax error. Ini salah tengok kan, meter jarum tu, kalau ada matahari belah sini, dia akan timbul bayang-bayang belah sini. Biasanya kalau kita tak tengok tepat, kita tengok pada bayang-bayang. Padahal reading dia kat sini. Jadi awak dah salah.
Contohnya macam ni. Ini jarum. Kemudian ada cahaya matahari kan. Cahaya tunjuk. Jadi keluarlah bayang-bayang kat sini. Jadi kita tengok. Kita pun nak pakai nak cepat. Terus ambil reading kat sini 9. Padahal reading yang sebenar kat sini adalah 8. Sebab dia tak nampak lah. Kadang-kadang terlalu silau tak nampak juga. Kadang-kadang benda ni dia sikit sahaja, sikit je selisih dia. Sikit je. Jadi kita tengok macam tu je. Lebih kurang je. Jadi tak tepat. Okey, last sekali. Random error. Random error ni susah lah. Dia adalah disebabkan oleh unknown. Tidak diketahui. Sekejap-sekejap dia ada, sekejap-sekejap dia tak ada. Jadi kita pun tak tahu nak cakap apalah. Kadang-kadang dia datang tu salah jawapan. Kadang-kadang datang esok okey pula. Jadi macam mana? Jadi biasanya kita perlu increasing number of reading. Ambil bacaan tu banyak kali. Kita ambil banyak kali, kemudian kita puratakan. Ataupun gunakan statistik analisis untuk dapatkan nilai yang tepat. Okey, lagi apa lagi? Okey, ini dynamic characteristic. Dynamic ni apa maknanya? Okey, dynamic maksudnya dynamic behavior of instrument determined by subjecting primary element, sensing element to the unknown. Macam saya cakap tadi lah, kita nak ukur suhu badan, kita letak termometer. Jadi termometer tu dia lambat respon. Itu maksudnya dynamic. Maknanya perubahan dia tu, berapa cepat dia berubah. Ataupun dia punya step chain. Kemudian linear chain. Maknanya perubahan dia tu secara linear ataupun tak linear. Kalau linear tak ada masalah lah. Kalau yang jadi masalah kalau dia non-linear. Okey, ini awak boleh baca je lah. Ini saya dah cerita tadi ni. Speed or response. Saya dah baca dah berapa cepat dia berubah. Okey, statistik analisis. Statistik. Jadi kita dah statistik analisis ni saya rasa nak buat ke tak nak ni? Ni panjang ni sebenarnya ni statistik ni. Okey, statistik analisis kita stop sampai sini. Jadi kita sambung pada kuliah pada hari Jumaat. Untuk section yang satu lagi. Kalau saya habiskan teruskan, nanti section satu lagi dah tengah-nganga pula kan, terus habis. Jadi kita separuh-separuh lah. Okey, itu sahaja saya rasa untuk kuliah hari ini. Ada apa-apa lagi tak? Jadi kelas saya petang ni memang 24 orang je yang boleh datang secara live. Yang lain tu ke mana tu?
Jadi untuk semester ni saya bagi warning awal lah, attendance tak cukup 95%, anda tak dibenarkan untuk hadir ke final exam. Okey. Jadi sila ambil serius berkenaan attendance ni. Jadi saya rasa itu sahaja kelas untuk hari ini. Jadi ada apa-apa lagi? Okey semua ya. Okeylah, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa hari Jumaat. Assalamualaikum.